Terletak di antara hutan hujan dan pantai yang indah, Lahad Datu pernah menjadi tempat yang sibuk. Keluasannya lebih besar daripada Negeri Sembilan, 10 kali lebih besar daripada Singapura. Terletak di pantai barat, Laut Celebes. Namun, pada 1985 hingga 2020, musibah melanda Lahad Datu silih berganti. Pada 23 September 1985, sekitar 20 orang lanun bersenjata melancarkan siri rompakan dan tembakan rambang, merompak $200,000, meragut 21 nyawa, 11 cedera, dan kesan tragik yang mencabar keutuhan daerah itu. Diikuti siri penculikan berterusan. Pada Februari 2013, sebelum bayangan ngeri itu sempat berlalu, lebih 200 orang pemberontak bersenjata dari Sulu menyusup masuk ke Tanduo, menggemparkan Lahad Datu dengan dahsyat. Lahad Datu berjuang dengan berani. Kebuntuan selama sebulan, penduduk kampung dipindahkan, anggota pertahanan terkorban, serangan udara dan dentuman artileri. Lahad Datu menanggung luka dan berdiri sendiri sebagai tempat di mana bom mendarat di bumi Malaysia selepas Perang Dunia Kedua. Kerosakan yang menimpa menambah cabaran dalam usaha untuk memulihkan dan membina semula. Selepas penceroboh dihapuskan, Eskom ditubuhkan dan berpangkalan di Lahad Datu. Pada mulanya, ia beroperasi dengan aset dan bilangan anggota yang terhad. Aktiviti penculikan berterusan. Seiring waktu, Eskom menjadi lebih kuat. Kini, tiada lagi kes penculikan untuk wang tebusan dilaporkan selama 4 tahun berturut-turut. Di sisi lain, ketika COVID-19 bermula, Lahad Datu dilanda hebat. COVID-19 cluster in Malaysia. Most of the 45 new cases reported nationwide are from the Bintang Lahad Datu. Lahad Datu Sabah kini berada dalam zon merah selepas Lahad Datu menjadi satu-satunya zon merah direkodkan. Ekonominya yang sudah rapuh bertambah buruk, sementara kebanyakan perniagaan tidak dibenarkan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sungguh pun Lahad Datu melalui pelbagai detik getir dan rintangan, ia membuktikan ketabahan mengatasi segala cabaran. Pada Oktober 2023, RIKAP menurunkan takrifan tahap ancaman di Laut Sulu Celebes kepada sederhana rendah. For the third consecutive year, no incidents of abduction of crew for ransom were reported in the Sulu Celebes Sea. Lahad Datu telah melakukan lonjakan ketara berlandaskan tadbir urus yang berkesan dan perancangan strategik, muncul sebagai hub logistik dan pemindahan penghantaran antarabangsa yang berpotensi. Dengan menghubungkan setiap titik lebuh raya Pan Borneo, Lahad Datu Sentral, pelabuhan laut POIC, terminal feri dan kemudahan CIQS, Lahad Datu mengatasi keterasingannya. Pelabuhan Lahad Datu bakal menerima kapal dagang dan penumpang dari Filipina dan Indonesia tidak lama lagi. Dengan penubuhan laluan maritim baharu yang menghubungkan Sulawesi dan Mindanao, meningkatkan jangkauan antarabangsa, mewujudkan peluang ekonomi seperti perdagangan dan pelancongan. Pada masa sama, sektor hartanah bertumbuh pesat dengan kemasukan pelabur yang semakin ramai. Sebuah akademi maritim akan ditubuhkan. Lahad Datu merancang untuk membina lapangan terbang baharu dan sistem kereta api. Majlis daerahnya akan dinaik taraf kepada Majlis Perbandaran yang akan membawa perkhidmatan kritikal kerajaan lebih dekat kepada rakyat, termasuk UTC dan sebagainya. Dengan pelbagai keunikan, geografi yang strategik, alam semula jadi yang indah, biodiversity, Lahad Datu berpeluang menentukan semula identitinya, bergerak melangkaui sejarah tragisnya menuju masa depan yang lebih cerah dan gemilang. Bangkit dari debu, kegelapan kepada cahaya, keterasingan kepada jaringan, dari debu kepada pembangunan. Kisah Lahad Datu adalah contoh cemerlang tentang ketabahan, pentadbiran yang baik dan pimpinan yang berkesan. Lahad Datu kini berdiri sebagai lambang harapan, memancarkan keyakinan yang jitu, optimistik tanpa batas, bersedia mengemudi setiap impian.